Sebelum kita membaca kitab Fathul Mu'in, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Syekh Zainuddin Al-Malibari dan juga kepada pengarang kitab I'anatul Talibin. Semoga dengan ilmu yang kita baca menjadi dan manfaat dan berkah untuk kita dan keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat sambung kembali pengajian kita kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadiru mamara. Sini selepas daripada bab solah itu, wa yubadiru mamara ada sini. Wa yubadiru bifa itu masuk tak? Depan lagi. Depan lagi. Oh, belakang tu. Belakang satu lagi. Wa yubadiru binadban, belakang tu lagi. Wa yubadiru mamara bifaitin. Matan dia bifaitin lah. Betul lah. Situ matan dia ada. Oh, matan. Wa yubadiru bifaitin, matan tu. Wa yubadiru man maro bifaitin. Ujuban. Oh, matang kuratu ain. Matan kurata ain. Tapi kalau matan Farumi ada, saya tengok ada dalam tu. Tapi dia hak syarah di bawah. Wa yubadiru man maro bifaitin. Wa yubadiru mamara bifaitin wujuban infata bila udhrin fal zamhu fayalzamuhu qada'u furan. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, walladhi yadharu annahu yalzamuhu sarful jami'i zamanihi liqada'in ma'ada ma yahtaju li sarfihi fima la budda lahu minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawu'u ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengajian kemarin tentang masalah wajib solat maktubah, solat sehari semalam wajib di atas orang yang Islam, lagi yang mukallaf. Kewajiban terhadap orang yang mukallaf, mana mukallaf orang yang balik dan berakal. Boleh dengar? Dalam. Dengar. Dalam. Hanya saja wajiblah sembahyang maktubah kemarin tu kan. Pada mukallaf, muslim yang mukallaf, lagi yang balik, lagi yang berakal. Wajib. Dibunuhkan orang muslim, orang Islam yang meninggal, mana yang tidak sembahyang lah, mengeluarkan sembahyang daripada waktu jamak, maknanya daripada masuk waktu zuhur hingga masuk waktu asar dia tak sembahyang. Hukum dia kemarin, jika tidak taubat, setelah dituntut taubat adalah dibunuh, bunuh sebagai bunuh hukuman, potong leher dia. Hukuman dia potong leher. Orang tinggalkan sembahyang zuhur, masuk waktu asar, masuk maghrib belum sembahyang lagi. Bagi suruh taubat lah. Dia tak mau taubat, potong leher. Itu yang pertama. Dia sebab meninggalkan sembahyang itu. Jadi macam mana dia tinggalkan sembahyang itu? Qada dia dengan segera ke? Wa yubadiru, dan menyegera
mensegerakan oleh siman yang telah lalu ianya man. Siapa siman yang telah lalu? Muslimin mukallafin. Di belakang lah. Muslimin mukallafin, Islam yang mukallaf, yang balik dan berakal. Itu mamara. Menyegera oleh siman yang telah lalu ianya man, orang Islam yang telah mukallaf tersebut, dengan apa dia segera? Bifaitin, dengan solat yang luput. Solat yang telah luput, yang telah dia tinggalkan, wajib dia qada dengan segera wujuban. Hal keadaannya seseorang yang disegerakan sembahyang itu secara wajib. Syarat infata bila udhrin, jika luput ia sembahyang dengan tanpa udhur. Syarat dia. Jika luput ia sembahyang dengan tanpa udhur. Berarti menyegera si muslim yang mukallaf balik berakal, dia tinggal sembahyang, ketika dia dituntut taubat untuk menyegerakan dia melakukan sembahyang yang luput secara wajib. Infata bila udhrin, syarat dia jika dia tinggalkan tanpa udhur. Sengaja, tak ada tidur, tak ada lupa, sengaja dia lagi kerja, dia tahu dah masuk waktu zuhur, tapi dia tak berhenti nak kena solat. Masuk waktu asar, sambung lagi kerja sampai masuk waktu maghrib. Itu tanpa uzur lalu. Fayalzimahu, maka lazim akannya siman oleh qada, hal keadaannya siman yang mengqada itu secara furan, segera. Fayalzimuhu qada'u, maka lazim akannya siman man muslim mukallafin di belakang oleh qada, hal keadaannya siman yang mengqada itu secara fur. Maka apabila kita meninggalkan solat tanpa uzur, maknanya sengajalah kita lewatkan. Maka lazim terhadap kita untuk mengqada sembahyang tersebut secara fur, segera. Makna segera, kalau kita tunda dosa lah. Ada seorang dia dah tahu dah tertinggal sembahyang dia, tapi dia biasa je. Dia dosa itu. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala, telah berkata oleh Syekhuna, berkata oleh Zainuddin Al-Malibari, telah berkata oleh guru kami. Dia bagi tahu tentang apa yang telah didengar daripada guru dia lah. Syekhuna, guru dia, guru kami. Siapa? Siapa Syekhuna? Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala. Ibnu Hajar Al-Haytami, guru daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari. Maka kalau kita baca di sini Syekhuna, ketika disebutkan dengan Syekhuna, berarti itu Ibnu Hajar, Ibnu Al-Haytami, gurunya dia. Sebab apa? Sebab kalau disebut dalam kitab lain bukan dia, Syekhuna juga disebutkan, tapi orang lain. Tapi kalau di sini ketika disebutkan dengan Syekhuna, berarti itulah Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Apa kata Syekhuna Ibnu Hajar? Walladhi yadharu, bermula alladhi, itu pendapat lah itu. Dia nak ungkapkan pendapat guru dia. Yadharu. Sini Zaharu. Dhahara. Ini salah tadi. Walladhi dhahara fi madhi, yang jelas ianya alladhi. Pendapat lah ni. Ungkapkan pendapat Syekhuna yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, telah berkata oleh guru kami. Apa kata guru dia? Walladhi dhahara. Bermula alladhi, yang jelas ianya alladhi, jelas, dhahara, zahir, annahu, bahwa sungguhnya siman tadi yang meninggalkan solat dengan tanpa uzur, yalzamuhu, lazim akannya siman oleh apa lazim? Sarful jami'i zamanihi, oleh memalingkan sekalian masanya siman.
Bagi apa dia palingkan? Liqada'in, bagi mengqada sembahyang. Itu yang jelas. Walladhi, dan bermula alladhi, yang jelas ianya alladhi, pendapat yang jelas daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekhuna, apa kata? Annahu, bahawa sesungguhnya siman yang meninggalkan solat dengan tanpa uzur, yalzamuhu, lazim akannya siman oleh berpaling, oleh memalingkan sekalian masanya siman liqada'in, bagi mengqada solat. Berarti berkata oleh Syekh Zainuddin Al-Mirbari, berkata oleh gurunya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, terhadap orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa udhur, pendapat yang zahir, lazim akan siman tersebut yang meninggalkan solat tanpa uzur memalingkan sekalian masa untuk qada sembahyang. Semua masa yang ada Allah bagi kepada dia itu qada sembahyang lah. Untuk dia qada solat. Ada hak kerja lain. Ada ke depan lagi ni. Ma ada ma yahtaju. Ada kait dia. Selain ma itu ma masdariyah, ada termasuk pada mustasna lah. Selain, apa makna dia? Melainkan barang yang berhajat ianya barang bagi berpalingnya siman padanya barang yang tidak boleh tidak baginya siman daripadanya barang. Ma ada, melainkan barang yang berhajat ianya barang bagi memalingkannya siman, fima, pada barang yang tidak boleh tidak baginya siman daripadanya barang. Kecuali barang yang berhajat untuk dia, boleh dia berpaling kepada tersebut. Tadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, apabila seseorang meninggalkan solat, dia masuk waktu balik 15 tahun, baru dia mulai solat 20 tahun, berarti 5 tahun tertinggal solat tadi. Itu masa tinggal solat 5 tahun itu, setelah dia sadar, dia taubat, wajib qada segera. Wajib qada dengan segera. Jadi kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, pendapat yang jelas, yang zahir, lazim memalingkan segala waktu dia untuk qada salat, kecuali barang-barang yang berhajat saja untuk dia. Mana barang berhajat? Cari nafkah. Kalau dia dah kahwin. Kalau dia dah kahwin, cari nafkah untuk anak, untuk isteri dia. Pokoknya perkara yang wajib untuk dia lah. Ma yahtaju bihi, ma yahtaju li sarfihi. Hak yang wajib-wajib lah. Yang lain semua kena. Tak boleh dosa termasuk maksiat tu. Pendapat Ibnu Hajar. Berapa Ibnu Hajar? Wa annahu, dan bahawa sungguhnya siman. Ini lebih bahaya lagi ni. Wa annahu, dan bahawa sungguhnya siman, yahrumu alaihi tatawwu, haram di atasnya siman oleh melakukan tatawwu. Tatawwu ni perkara sunat lah. Salat sunat haram. Dan bahawa sesungguhnya siman, haram di atasnya siman oleh salat sunat ataupun perkara-perkara sunat yang lainnya. Salat sunat tatawwu haram. Berarti di sini menunjukkan apa? Begitu pentingnya solat. Begitunya pentingnya solat, bahkan untuk yang tinggal wajib kita qada. Haram melakukan tatawwu. Wa yubadiru, dan menyegerakan bihi, dengannya qada, hal keadaannya siman yang menyegerakan qada itu secara sunat. Wa yubadiru, menyegera, dia nyaman. Fa'il dia. Bihi, dengannya qada. Nadban, hal daripada fa'il yubadiru, hal keadaan dia nyaman yang menyegerakan dengan qada. Makna lengkap dia. Nadban secara sunat. Syarat
infata bi'udhrin. Itu dua tadi. Jika luput ianya sembahyang dengan sebab uzur. Tadi di belakang infata bila udhrin yalzimu qada'u furan. Berarti syarat dia. Syarat dia infata bila udhrin yalzimuhu qada'u furan. Secara fur segera. Sedangkan infata bila bi udhrin dengan sebab udhur nadban. Sunat, bukan wajib. Kalau orang yang meninggalkan solat dengan tanpa udhur, wajib segera qada. Tertinggal asar tadi, asar ni tinggal. Nanti lepas maghrib, langsung qada maghrib ni. Segera. Tetapi kalau tertinggal dengan bi uzrin, mana contoh uzrin? Kanaumen, seperti tertidur. Kita tak pernah ada niat. Tidur macam mana? Tidur yang bersifat lam yata'adda bihi, yang tidak sengaja ianya seseorang dengannya tidur. Dia tak sengaja. Mana tak sengaja? Dia tidur ni tak ada niat untuk meninggalkan solat. Tidur penat ke sekejap. Macam pukul 12. Keluar duduk sini, angin sedap, tertidur. Bangun pukul 5 petang. Terlewat dah waktu zuhur. Itu dinamakan dengan fata bi uzrin. Luput ianya sembahyang dengan udhur. Itu sunat menyegerakan kita qada. Kita nak qada lepas maghrib ke, lepas isya ke, boleh. Sunat sebab mensegerakan dia. Wa nisyanen, dan seperti lupa. Kazalika, sama seperti demikian juga hukum dia. Sunat. Berarti kalau kita tinggalkan solat dengan sebab uzur termasuk uzur adalah tidur ataupun lupa, disunatkan untuk menyegerakan qada. Tetapi kalau meninggalkan solat dengan uzur, dengan tanpa uzur, tidak ada uzur, wajib untuk diqada dengan segera. Wajib. Makna wajib? Kalau dia tak menjalankan segera, dosa. Dosa dia. Wa yusannu tartibuhu, dan disunatkan akan mentertibnya. Artinya itu. Artinya mentertibkannya segala solat yang luput. Disunatkan akan mentertibkannya segala sembahyang yang luput yang telah kita tinggalkan tu, disunatkan mentertibkan. Maka mengqada ianya seseorang akan subuh sebelum duhur. Berarti subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu disunatkan. Mungkin kita dulu pernah tinggal 3 tahun, 2 tahun. Macam dulu masuk waktu balik 15 tahun. Kita baru sembahyang 18 tahun. Berarti tertinggal 2 tahun. Nak qada 2 tahun tu, boleh kita buat, disunatkan secara tertib. Subuh, lepas subuh kita buat subuh, duhur. Boleh juga buat dalam lepas subuh buat sekali sembahyang lagi, ataupun ada masa lepas subuh kita solat subuh, lepas subuh ataupun lepas duhur kita qada duhur, lepas tu qada asar. Boleh. Disunatkan tertib je. Tetapi kalau kita sibuk, biasa kita buat lepas sembahyang wajib tu, adak tu kita buat sekali lagi. Lepas duhur buat duhur sekali lagi, qada. Lepas asar buat asar sekali lagi, qada. Jadi kalau kita hitung 2 tahun, kita kena buat 2 tahun lah macam tu. Kita solat 2 kali. Tak payahlah kita nak solat sunat qabliyah ba'diyah, haram. Kita yakin dah. Kita yakin memang saya 2 tahun tinggal solat dulu. Ini kena qada. Tapi kalau kita sambil qada buat sunat, boleh? Boleh. Yang penting mesti ada qadanya. Lepas qada buat sunat, boleh tu. Yang tidak dibenarkan haram tadi, orang tak memikirkan pasal qada, dia langsung masalah sunat, itu haram. Tapi kalau dia lepas qada buat sunat, boleh. Termasuk pada orang yang sedang taubat. Wahakaza, dan hingga seterusnya. Seterusnya lah, mana seterusnya selepas subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan kembali lagi subuh. Wahakaza, hingga seterusnya. Wa taqdimuhu, berarti ataf lah, ataf wa yusannu lagi. Disunatkan akan mendahulukannya salat qada.
Wa yusannu taqdimuhu. Kalau kita ulang lagi amil di belakang tu, disunatkan akan mendahulukannya solat qada ala hadirin, di atas solat yang hadir. Mana solat hadir? Solat ada, solat tunai. La yukhafu, yang tidak ditakutkan akan luputnya sembahyang hadir. Dan disunatkan akan mendahulukannya salat qada ala hadiratin, di atas salat hadir. Makna salat hadir, salat tunai ada, yang tidak ditakutkan akan luputnya salat hadir. In fata bi uzrin, jika luput ianya sembahyang dengan sebab udhur. Situ dulu. Jadi seseorang meninggalkan sembahyang itu dengan sebab udhur. Ada udhur dia. Dia tertidur ataupun dia lupa. Lagi sembang-sembang di kedai kopi biasa pukul asar tu, terlewat sampai masuk waktu maghrib. Itu nisyan itu. Berarti sunat menyegerakan. Berarti kita ada dua solat. Masuk waktu maghrib tu, solat maghrib satu, solat ada, solat hadir, solat qada asar satu. Disunatkan mendahulukan solat asar dulu sebelum melakukan solat maghrib, jika tidak ditakutkan luputnya solat maghrib. Tapi kalau kita ingat ini, kalau saya solat qada dulu, takut luput. Mana luput? Habis waktu dia. Masuk waktu isya pula. Itu berarti kita kena lakukan solat ada dulu. Wa in, dan jika takut ianya seseorang akan luput jamaahnya solat hadir. Jika takut ianya seseorang akan luput jamaahnya solat hadir. Ini kalau saya sembahyang qada dulu ni, nanti saya tak sempat jamaah isya lah, sebab orang dah mula buat isya ni. Alal mu'tamad, berdasarkan di atas pendapat yang kuat. Itu bukan insyarat. Sekalipun indaraya, sekalipun takut ia akan luput jamaahnya solat hadir. Walaupun kita takut luput jamaah, tidak sempat berjamaah solat hadir dengan sebab kita melakukan solat qada, tetap disunatkan mendahulukan solat qada. Itu dia betul. Tetap disunatkan mendahulukan solat qada. Abu Ilyah, Tungku Ilyah. Apa nama? Abu ya. Tungku. Ya. Mana-mana ada yang tak okey, bagi tahu Abu Ilyah. Jelas. Jadi ini hukum terhadap orang yang meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat disunatkan mendahulukan solat qada dengan solat hadir. Sunat mendahulukan dia. Syarat dia yang pertama, kita tidak takut solat hadir itu keluar waktu, yang pertama, dan luput sembahyang qada tersebut dengan bi'udhrin, sebab udhur. Sekalipun kita takut tidak sempat berjamaah solat hadir, solat ada tadi, ini disunatkan untuk mengqadakan. Kita qada dululah. Qada lagi. Alal mu'tamad, berdasarkan di atas pendapat yang kuat. Walaupun ada pendapat lain, ada orang kata boleh lah, betul lah boleh, sebab di sini pun disebutkan pendapat muktamad. Kalau pendapat muktamad ada pendapat lain, ini yang dipegangkan pendapat yang kuat lah. Wa iza fata bila uzrin, dan apabila luput ianya sembahyang dengan tanpa uzur, kita tidak tertidur, tidak lupa, tidak ada uzur. Biasa kalau sekarang ni orang sibuk kerja lah. Kerja kalau biasa yang tertinggal sembahyang tu asar lah. Kerja waktu asar tu biasa orang memang nak selesaikan lah, sedikit lagi nak selesaikan. Masuk waktu maghrib, bila udhrin, fayajibu taqdimuhu, maka wajib oleh mendahulukannya sembahyang qada di atasnya sembahyang hadir. Wajib, bukan lagi sunat.
wa idza dan apabila luput ianya sembahyang. Apabila luput ianya sembahyang dengan tanpa uzur, fayajibu maka wajiblah mendahulukannya sembahyang qada alaiha di atasnya sembahyang hadir. Wajib. Contoh asar. Pas waktu maghrib, lepas mandi itu kita sembahyang asar dulu. Sembahyang asar dulu yang tadi itu qada. Wajib. Sebab kita tinggal tanpa uzur tadi. Sengaja. Kadang-kadang dengan sembang kawan lama tak pernah jumpa, sembang dengan dia masuk waktu maghrib biasa kita. Jadi Kena buat qada dulu. qada dulu. Sembahyang waktu tu. Fayajibu taqdimuhu. Wajib mendahulukan dia. Haji ya. Sembahyang. Alaiha. Tapi Di uzur. atas qada. Kena buat qada dulu. Baru hadir. Baru maghrib. Walaupun dia kata ini kalau kita buat qada nanti tak sempat jamaah ni. Walaupun tak sempat. Walaupun tak sempat jemaah. Walaupun tak sempat mengambil pahala jamaah, diwajibkan qada dulu. Qada tengah. Itu ingat bila udhrin, orang yang meninggalkan solat tadi dengan tanpa udhur, tak ada udhur lah. Amma idza khafa. Tadi kan di atas la yukhafu, tidak ditakutkan akan luputnya waktu sembahyang hadir. Adapun apabila takut ianya seseorang akan luput solat hadir, solat ada. Ini waktu masuk maghrib. Ini kalau saya solat asar, solat qada asar tadi, kita takut habis waktu maghrib. Khafa fatal hadirati. Macam mana pengertian dia? Takut fatal hadirah. Di penjelasan apa sebut dia? Taswir. Menjelaskan maksud daripada khafa fatal hadirah dengan bahawa jatuh ianya solat. Jatuhlah sebahagian ba'duha faedah. Jatuhlah sebahagiannya solat walaupun sedikit. Satu rakaat ke? Satu rakaat dah banyak tu. Satu takbir, satu salam. Pokoknya jatuh walaupun sedikit kharijal waqti, di luar waktu. Pada luar waktu. Dengan bahawa jatuhlah sebahagiannya solat hadir walaupun sedikit kharijal waqti, di luar waktu. Maka fayalzimuhu bada'u biha, maka lazim akannya siman oleh memula dengannya solat yang hadir. Contoh kita bagi contoh pada maghrib lah. Maghrib masa yang sangat singkat. Ini kalau kita lakukan sebab waktu balik kat rumah kita lepas azan tu, dah mandi dulu, siap-siap semua mandi. Ini kalau kita qadakan solat asar, maghrib, salam maghrib nanti masuk dalam waktu isya. Assalamualaikum, masuk isya. Itu inqallah, sedikit saja. Salam kita masuk waktu isya tu. Itu wajib, lazim solat hadir dulu. Walaupun kita tinggal qada tu, tinggal qada sengaja. Solat hadir dulu. Solat hadir dulu. Salat maghrib dululah. Lepas solat maghrib baru kita solat qada asar. Fayalzamuhu bada'u biha. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi uzrin ala ma fata bi uzrin. Dan wajiblah mendahulukan ma itu salat. Dan wajiblah mendahulukan ma yang luput ianya ma dengan ketiadaan uzur di atas ma yang luput ia dengan sebab uzur. Yang satu kita tinggal solat dengan sebab uzur, yang satu dengan tanpa uzur. Maka mengqadakan solat yang tertinggal dengan ketiadaan uzur kita dahulukan. Wajib. Kalau yang disebab uzur bolehlah kita nak buat bila-bila pun boleh. Hari ini kita tertidur daripada waktu tidur pukul 12, bangun pukul 12 malam. Berarti tertinggal solat zuhur, maghrib, Zuhur, asar, maghrib. 3 masa tinggal. Pukul 12 malam dibangun. Itu tak diperintahkan dengan segera. Sunat. Jadi kalau ada solat yang tertinggal dengan sebab tiada uzur, wajib mengqadakan yang tiada uzur dulu. Wa in
dan jika fakitlah tertib, hilanglah tertib, dan sekalipun rayah juga tu, sekalipun hilanglah tertib, walaupun tidak ada lagi hukum tertib. Maknanya tadi di belakang disunatkan kita mengqada solat secara tertib, zuhur, asar, maghrib, zuhur, maghrib, isya. Berarti kalau antara dua ni, solat yang tertinggal dengan udhur satu, solat yang tertinggal dengan tiada udhur satu, ini diwajibkan untuk mengqadakan solat yang tertinggal dengan ketiadaan udhur. Wajib mendahulukan walaupun tidak mendapatkan tertib, hilanglah tertib. Sebab perkara tertib itu sunat. Li'annahu, kenapa? Karena bahawa sesungguhnya tertib itu sunnatun wal badau, dan bermula menyegerakan itu wajib. Qada itu wajib. Oh sunat ni. Dia kerja juga. Qada tinggal. Jadi isi situ dua qada lah. Qada sunat dengan tinggal sengaja dengan tinggal tak sengaja. Wajib qada tinggal dengan tak sengaja. Walaupun hilang tertib. Sebab tertib tu disunatkan di belakang. Makna tertib mendahulukan zuhur dulu, asar dulu. Tetapi dengan sebab kita mengqadakan solat yang tertinggal dengan ketiadaan udhur ini, hilang tertib pun tak apa. Sebab dia wajib. Pentingnya tunaikan qada. Wa yundabu, dan disunatkan akan takhir salat rawatib an fawaiti biudrin. Dari mana ditakhirkan? Daripada segala solat yang luput dengan sebab udhur. Ini sunat dia. Solat-solat sunat kita ini disunatkan kita takhirkan daripada solat-solat luput kita. Selepas kita qada solat-solat yang tertinggal dulu, baru kita lakukan solat sunat. Wa yajibu takhiruha, dan wajiblah mentakhirnya solat rawatib. Wajib takhir dia. Wajib mentakhirnya solat rawatib daripada solat yang tertinggal dengan ketiadaan udhur. Itu wajib. Ini sunat takhir. Yang di belakang tu sunat. Kenapa sunat? Sebab yang tertinggal solat itu solat tertinggal dengan uzur. Kalau ini wajib. Kenapa? Sebab yang ditinggalkan solat yang tiada uzur. Wajib. Maka kita ni biasalah orang-orang tua kita yang solat sunat tu. Biasa di masjid solat sunat apa ke? Kalau banyak tertinggal solat dia dulu tu, kita kena bagi tahu Saya sebut kok habis lagi. Barang wajib. Pasal dia nak ikut tak ikut tu terserahlah. Kita yang penting tugas kita nak bagi tahu je. Maknanya mendahulu qada tu lebih penting daripada sunat. Itu saya bagi tahu kita bagi tahu. Mendahulu qada tu lebih penting. Dia faham itu. Jelas. Jelas memang kemal memang kita mau tamat. Macam mihak dah. Cuma dia bagi kode yang asal tamat. Ada nyaman tahun itu ada Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Tambihun, bermula ini itu satu pemberitahuan. Berarti di dalam bab solat ini dimasukkan satu pemberitahuan lah, pasal menyangkut dengan solat juga. Man mata, bermula si man yang mati ianya man. Dia mati. Wa alaihi, dan sabit di atasnya si man itu salah. Salah fardu. Salatul fardi, bukan salat sunat. Dan sabit di atasnya man itu salat fardu. Maknanya seseorang mati tetapi dia pernah meninggalkan solat, tidak solat. Mungkin masa sakit ke, masa sakit seminggu tu tak solat, sebenarnya tak boleh solat, mati dia. Ni man mata wa alaihi salatul fardi. Bermula si man yang mati ianya man, dan sabit di atasnya man itu solat fardu. Lam tuqda wa lam tufda anhu. Ni secaya jawab daripada man. Lam nafi fi'il mudhari'. Berarti jawab daripada man. Lam tufda, niscaya tidak dikadakan akan dia yang sembahyang. Lam tuqda.
Tidak diqadakan tidak diqadakan akan dianya salat, walam tufda, dan tidak difidyahkan untuknya sembahyang. Jadi apabila seseorang itu mati, dia tertinggal sembahyang tak sempat, sakit ke, pokoknya tertinggal sembahyang masa dia sakit ke ataupun sebelumnya, pokoknya dia ada wa alaihi salatul fardhi, pokoknya di atas dia ada solat. Apakah terhadap ahli waris ni kewajiban untuk mengqadakan solat ayah dia? Lam tufda, tidak diqadakan. Walam tufda. Fi'il mudhari' mutakhir ni. Tuqda. Hukum dia dijazam dengan buah huruf illah. makanya tak ada macam tu. Lam tufda, berarti tidak diqadakan. Berarti tidak ada berlaku qada lah. Apabila kita ataupun orang tanyalah, ayah saya meninggal tapi dia banyak tinggal sembahyang sebulan ataupun selama dia sakit ni tak sembahyang, tak payah qada lah. La tuqda wala tufda. Memberi fidyah, kan ada sebahagian orang memberi fidyah tu dan tidak difidyahkan untuknya, dan tak ada berlaku fidyah. Lam tuqda wa lam tufda anhu, dan tidak tufda difidyahkan anhu untuknya si man. Tufda situ sini tulis tuf'an. Tufan lain. Jauh. Kata tufan jauh. Tufda anu, tidak difidyahkan untuknya siman orang yang mati. Kan sebahagian tempat berlaku datang bayar fidyah. Tekan ke? Patung ni. Berarti tak ada fidyah lah. Tapi ada sebahagian tempat saya banyak bagi fidyah. Orang meninggal, beli beras, ambil fidyah. Ini ada pendapat dia depan. Wa fi qaulin, jangan sebahagian orang belajar situ je dia dengar. Habis tu dia tutuplah sebahagian ni. Dia ambil pendapat itu la tufda. Tak ada qada, tak ada fidyah. Dia kata. Depan dia ada wa fi qaulin, sabit pada satu kaul, pada satu pendapat. Kena belajar baca habislah maknanya. Apa salah kat orang? Dia baca setengah je. Orang mati, bahkan dia bawa ni pula. Dalam kitab yang tu tadi sebut tak ada qada, tak ada fidyah. Ni ada. Wa fi qaulin, dan sabit pada satu kaul. Mungkin dia masa masuk pada kaul ni, dia balik ke nak kencing ke apa, tak sempat dengar lagi. Sabit pada satu pendapat bahawa sesungguhnya solat tuf'alu anhu, diperbuatkan anhu untuknya si mati, timan yang mati. Satu kaul diperbuatkan, boleh ada pendapat. Ada pendapat daripada waridi kan. Waridi lah. Ada sandaran. Ada pendapat au fi qaulin. Ada pendapat dia annaha, bahawa sungguhnya solat siapa? Solat man mata, tadi orang yang meninggal, tuf'al anhu, diperbuatkan akannya solat untuknya si man mata. Untuk orang yang mati tadi, siapa yang buat? Anak dia lah yang paling utama ni. Ausa biha, ataupun yang diwasiatkan dengannya solat. Ausa biha amla, bukan mewasiat ianya seseorang dengannya solat, adakah tidak? Adakah dia wasiatkan oleh si mayit sebelum mati dia? Adakah tidak mewasiatkan? Boleh melakukan. Sama ada diwasiat ataupun ada diwasiatkan ataupun tidak diwasiatkan, boleh dibuat. Itu satu kaul lah pendapat. Walaupun bukan pendapat yang kuat, tapi ada pendapat, ada pegangan. Sebab apa? Sebab di belakang dah disebutkan tadi lam tufda. Lam tufda. Lam tufda wa lam tuqda satu, tufda satu. Tidak diqadakan dan tidak wajib dibagi fidyahkan. Fidyah itu bagi berah yang tinggal dengan sakit tu. Tidak sengaja lah. Itu pendapat. Tak ada kata. Tetapi ada pendapat, ada kaul yang boleh. Walaupun memang tidak, tapi ada pendapat kita kena bagi tahu tu. Satu kaul ada yang mengatakan boleh untuk kita lakukan qada sembahyang ayah kita. Boleh, kalau orang tanya kita jawab fidyah. Jawab so boleh qada. Biasa orang ke tempat kita bagi fidyah tu, beramal dengan pendapat ni lah. Ayah mati ayah kan. Kita ingat-ingat dalam ayah kita sakit 2 bulan memang tertinggal solat dia. Kita beli berah lah.
beras bagi kepada fakir miskin ataupun pada sembahyang untuk dia boleh tak? boleh. Boleh tak? Kalau saya sanggup pilih. Pokoknya boleh hukumnya. Ma hakahul ubadi. Ada mah. Ma itu makna Ada mah. pendapat. Ma hakahu yang telah menghikayah Ada mah. akannya ma oleh Ubadi, telah menceritakan akannya oleh Ubadi daripada Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Li khabrin, ada hadis. Li khabrin fihi, karena ada hadis fihi padanya ma. Makna itu pendapat. Qaulin tadi itu. Pendapat yang mengatakan bahawa boleh melakukan qada solat kepada orang yang telah mati dan boleh membagi fidyah. Pada itu cerita yang telah menghikayah oleh Ubadi daripada Imam Syafi'i. Karena apa? Karena li khabrin, ada hadis padanya ma. Wa fa'ala bihi Subki, dan telah memperbuat dengannya pendapat oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki pun melakukannya. Kita ikut masuk ya. Ikut. Untuk siapa dia buat? Usul. An ba'dil aqaribihi, untuk sebahagian kerabat-kerabatnya Imam Subki. Imam Subki buat untuk kerabat dia. Lepas tu kita datang. Dia tanya kita, buat apa tu fidyah tu? Dia kata buat proyek tungku. Kalau di projek tempat cari duit lah. Kalau projek itu istilahnya tempat cari makan. Cari makan. Sebahagian orang yang punya pandangan, dia tidak setuju dengan bayar fidyah ni. Dia kata tu tempat cari makan para ustaz-ustaz. Cari makan. Padahal bukan. Kita ada pendapat. Hadis Bukhari sebut. Fihi li khabr. Ada hadis. Berarti kita ada pendapat. Wa fi qaulin, berarti apa yang kita lakukan berdasarkan hadis, berdasarkan pendapat, bukan keinginan. Di sebahagian orang menyebutkan bahawa apa yang dibuat oleh sebahagian kita ni kemauan ustaz-ustaz, kemauan tungku-tungku. Bukan. Supaya boleh fidyah. Boleh dapat fidyah. Sodah. Subki wa fa'ala bihi, telah memperbuat dengannya oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki yang telah memperbuat an ba'dil aqaribihi, untuk sebahagian kerabat-kerabatnya. Makanya kalau kita mendengar pendapat-pendapat apa baru dari sebahagian orang, kita jangan langsung menerima ataupun jangan langsung menolak lah. Kita tanya dulu. Kalau tanya apa buat, aku ikut Imam Subki, ada apa lalu dah. Ikut Imam Subki. Dah gigi Imam Subki aja pak. Dan diperintahkan akan anak kecil, siban. Diperintahkan anak kecil, zakarun au unsa, laki-laki ataupun perempuan. Zakarun au unsa. Unsa. Di sini zakar wa unsa. Wa unsa. Tak unsa ataupun unsa di sini. Diperintahkan mumayyizun, akan si mumayyiz. Sebenarnya dalam matan dulu kan, wa yu'maru mumayyizun, diperintahkan akan mumayyiz. Makna tadi yu'maru zu siba itu anak-anak tu, anak kecil tu. Siapa mumayyiz itu? Mumayyiz itu bi'an, menjelaskan tentang mumayyiz itulah. Itulah makna dia syarah. Dengan bahawa jadi ianya si mumayyiz ya'kulu wa yashrabu wa yastanji'u, makan ia, minum ia, dan mengistinja oleh sendirinya. Dia boleh makan sendiri. Itu mumayyiz. Ketika disebutkan orang yang mumayyiz, dia boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, boleh istinja sendiri. Berarti anak itu dah mumayyiz tu. Dia masa-masa anak-anak sudah boleh makan sendiri, minum sendiri, dia berarti disebutkan mumayyiz. Maka diperintahkan, apa yang diperintahkan dia? Ada ke depan tu. Artinya yajibu ala kulli min abawaihi, wajib di atas tiap-tiap daripada dua ibu bapanya. Ibu bapa semua mumayyiz tadi. Wa in ala, sekalipun ke atas daripada ayah ibu bapa, tok dia lah. Ni bagi orang yang tak ada ayah lagi, anak yatim tu. Siapa yang wajib? Ayah dia. Wa in ala, tok dia. Summal wasi, kemudian orang yang diwasiatkan. Ada yang diwasiatkan. Wa ala malikin, dan di atas orang yang memiliki rakyat.
Rakib hamba saya. Sini sebut budak. Sini kalau kita sebut budak, orang ingat anak kecil. Makna budak ini hamba saya. Hamba. Sekarang tak ada lagi lah. Ayyak maruhu akan bahawa oleh bahawa fa'il daripada yajibu. Yajibu tadi. Yajibu di belakang tadi. Wajib atas tiap-tiap daripada ibu dan bapa tadi. Ayyak maru oleh bahawa memerintah ia dengannya si mayit. Biha dengannya artinya dengannya solat. Wajib perintahkan solat. Walau qadaan, walau ada ia solat itu qada. Wa bi jami'i syurutiha, dan wajib memerintah dengan sekalian syarat-syaratnya solat. Bila wajib? Usia 7 tahun. Asba'a pada usia 7 tahun. Apa makna usia 7 tahun? Ba'da sab'i min sinina, artinya sesudah 7 daripada segala tahun. Sudah sempurna 7 tahun lah. Inda tamamiha. Dijelaskan lagi. Ba'da sab'i min sinina. Apa makna lagi? Inda tamamiha. Artinya di ketika sempurnanya 7 tahun. Ketika sempurnanya 7 tahun. Wa in mayyaza qablaha, sekalipun mumayyad ianya seseorang sebelumnya 7 tahun. Jadi kewajiban diperintahkan kepada anak yang telah mumayyad, anak yang telah boleh makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, kewajiban terhadap ibu bapa dia, mak dia, ayah dia. Tak ada mak lagi, tak ada ayah lagi, tok dia. Apa kewajiban terhadap dia? Untuk memerintahkan dia salat, walaupun salat qada, dan dengan sekalian syarat-syaratnya salat. 7 tahun. Genap 7 tahun anak kita ni, kewajipan untuk kita perintahkan solat. Ini yang sudah jarang berlaku. Jarang berlaku. 7 tahun paling-paling dia suruh mandi je. Pergi mandi petang, pergi makan. Maka masuk waktu balik, dia baru kenal solat. Itu pun terpaksa lagi. Maka masuk 7 tahun, mesti kita wajib kita perintahkan. Wajib. Kewajiban ayah itu. Kewajiban seorang ayah dan seorang mak memerintahkan anak yang 7 tahun untuk melakukan solat dan segala syarat-syarat solat lah. Bukan perintah solat saja. Perintah berarti kalau pasal solat termasuk rukun solat, syarat solat, cara berwudu. Semua dia. Berhenti di mana? Selesai. Selesai. Orang tu yang bagi dan sepatutnya beserta ma'asiyatihil amri tahdid, dan sepantasnya lah, seyogyanya beserta lafai amar yu'mar tadi diperintahkan, itu tahdid. Sepatutnya harus ada hukum, harus ada keberatan, bukan perintah saja. Wa yambaghi ma'asiyaratil amri tahdidun, diberatkan. Suruh tu Bukan diberatkan sikit. kena suruh juga. Kena suruh juga. suruh lembut-lembut tadi ramai. Wallahu a'lam bisawab. Satu hari bulan. Tunggu kita akan PKP beli dengan Ustaz Ali. Dah beli. Ya Allah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minas sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Sementara ni tengok PDF tu. Ha? Sementara ni tengok PDF tu. Ya, tidak.